Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita telah masuk kepada sesi tanya jawab untuk pagi Ahad 15 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 6 Muharram 1443. Untuk rekod para pelajar, ini adalah siri yang ke-24. Tanya jawab yang sudah siri 24 dah kita ni. Jadi banyak soalan-soalan yang berulang. Ana harap para pelajar bolehlah bantu kami. Dengan cara mana? Dengan cara pergi tengoklah rakaman yang lepas. Ada rakaman yang sudah pun diletak dia punya soalan. Ada yang belum letak soalan. Agak-agaknya adalah pelajar-pelajar kita ni yang rajin-rajin. Jadi admin, tolong dengar, catat minit berapa, kemudian dia pakai ni, dia hantar bagi ke kita. Bolehlah kita tulis di video tu kan. Baik, soalan yang pertama, soalan ni banyak sekali. Soalan yang ini dia kata, bolehkah bila ada orang mati dalam keadaan baik, mati tengah solat, mati sedang pakai ihram tengah buat haji, mati Allahumma salli ala Muhammad, minta selamatlah, nas'alullah salamatul afiyah, mati kena COVID, mati lepas bersalin, mati aksiden kan. Jadi bila kita tengok kematian mereka ni nampak, ialah insya-Allah kita kata ada tanda-tanda husnul khatimah, bolehkah netizen tulis dia ahli syurga? Ataupun yang mati tu kanak-kanak, kita kata ini burung-burung surga, dia ni ahli syurga, bidadari syurga. Istilah-istilah yang menunjukkan kita dah confirm dia tu ahli syurga. Minta penjelasan dan juga bimbingan dalam masalah yang telah tular di kalangan netizen ini. Bagaimana? Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, ana rasa garis panduan ini perlu sangat, terutama sekali pihak Jabatan Mufti keluarkan garis panduan supaya masyarakat tidak terbabas daripada landasan. Kalau dah ada tularkan dalam media sosial. Tak boleh kita letak gelaran seorang itu ahli syurga secara confirm begitu, tidak boleh. InsyaAllah ana akan jawab serengkah mungkin. Tajuk ni panjang, kalau kita nak ceramah pun boleh, tapi nak jawab soalan je. Yang pertama, kita ada 3 hadis. Jawapan yang pertama, tidak boleh ta'yin, menetapkan orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW melalui wahyu. Contohnya Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kan asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang jamin syurga. Maka itu dia panggil dibenarkan. Ataupun orang yang Nabi confirm dia neraka, seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang Tuhan sendiri sebut dalam Quran, Fir'aun, maka itu kita kata ini ahli neraka. Itu dia panggil secara spesifik ta'yin orang ni ahli syurga atau ahli neraka. Tidak boleh, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kerana isu syurga neraka ni benda gaib. Bila bercakap benda gaib, kita jangan rempuh tembok yang dibataskan oleh syariat. Jangan main, oh ustaz, perasaan ni, jiwa ni nak tengok kematian baik ni, nak bagi selalu dah jawatan syurga kepada dia. Kita kata jangan.
Hadis yang pertama yang menyebut tentang cerita ini, tuan-tuan tanda. Hadis ini dalam Bukhari. Seorang wanita muslimah yang terawal, nama dia Ummu Al-Ala. Ummu Al-Ala radhiyallahu anha. Ketika matinya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Panjang cerita ni. Tengok dalam video kuliah saya, syarah hadis ni panjang. Jadi anda nak ambil tajuk je. Bila mati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah. Nabi kita menangis tengok Uthman bin Maz'un. Memang dia antara yang terawal hijrah, mati di Madinah. Nabi sedih. Kemudian mari Ummu Ala, dia kata, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepadamu, hei Abu Sa'ib. Gelaran kepada Uthman bin Maz'un. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat padamu. Tak apalah doa tu. Dia berkata, syahadati alaika laqad akramakallah. Dia kata, aku saksi ke atasmu, hei Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala muliakanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah muliakan kamu. Allahu Akbar. Nabi pun tegur. Nabi kata, ya Ummul Ala, ya Ummul Ala, wa ma yudrik anna Allah akramahu. Mu tahu mana Allah Ta'ala muliakan dia? Kau ada wahyu? Mu dengar aku cakap? Nabi tegur. Dalam syarah hadis kata, Nabi tegur dengan cara marah. Nabi SAW dia tak marah dengan orang. Tapi bila Nabi tegur kepada Ummul Ala tadi dengan cara mana? Dengan cara tegas. Ghadban, mana tegas, marah. Nabi kita kali marah nampak muka dia. Dalam riwayat lain dia kata apa? Hani'an lakal jannah. Ini orang lagi jelas. Yang tadi Allah Ta'ala muliakan kamu. Yang ni dia kata hani'an lakal jannah, tahniahlah bagi kamu syurga. Fajazamat lahu fil akhirati, maka dia telah jazam di akhirat, Uthman ni sudah jadi ahli syurga. Fa nazara ilaiha, Nabi tengok pada dia, nazara ghadban, Nabi tengok dalam keadaan marah. Zajran laha, Nabi kita larang Ummul Ala daripada memutuskan seorang yang syurga atau neraka, ahli syurga di dalam tajuk ini. Sebab apa? Ini adab. Tak boleh kita buka pintu perkara gaib, masing-masing rempuh duk main ahli syurga, bidadari syurga, ahli syurga ini ahli bidadari syurgaku. La. Sayang ke bini, sayanglah. Semua kita sayang ke bini. Waktu sayang, waktu kelahi tak sayang juga. Tapi berpada-pada. Jangan duduk main mensyurga. Kita doakan sebanyak mungkin. InsyaAllah kematianmu ni kematian dalam keadaan baik. Aku mengharapkan Allah jadikan kau ni ketua bidadariku dalam syurga. Boleh. Tapi tulis status bidadari syurgaku. Bidadari syurga. Kita kata jangan. Jangan dalam masuk. Saya bimbang. Takut nanti satu hari sudah jadi satu fenomena ni, benar cerita ni. Tadi satu fenomena. Habis poster tulis bidadari syurga belaka, jangan. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim daripada Aisyah. Ada satu lagi hadis waktu Nabi kita bagi syuhada Khaybar. Orang ini mati di Khaybar. Jadi bila mati di sana dalam peperangan, tuan-tuan tanda mati dalam peperangan. Hadis ini juga dalam Muslim. Jadi sahabat-sahabat tengok orang mati syahid, tuan-tuan, mati syahid dalam peperangan. Jadi sahabat pun kata, Allah, Masya Allah, fulan syahid. Orang itu mati syahid. Syurgalah dia. Memang pun, kalau kita tengok zahir, syurgalah orang dia. Mati syahid. Apa lagi nak? Bila Nabi dengar fulan syahid, Nabi kata kalla. Nabi kata la, tidak.
inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Aku tengok dia duduk dalam neraka sebab dia ambil sehelai kain harta ghanimah, harta perang yang dia tidak serah kepada kerajaan. Tak serah kepada tempat kumpul ghanimah. Maka di sini kata di para ulama, tidak boleh sewena-wenanya kita beri tazkiyah, pujian kepada mayat dalam perkara apa? Dalam perkara yang gaib, jangan sekali-kali. Tak boleh. Habis kita doa tak apa. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan baik. InsyaAllah kita harapkan dia ahli syurga. Itu betul. Tapi terus bagi label ahli syurga, title ahli syurga, aku bersaksi dia ni ahli syurga. La, ya akhi. Anta ada wahyu? Allah Ta'ala bagi wahyu padamu? La. Nabi tegur dua. Ummul Ala, Nabi tegur sahabat. Kita tak tahu yang gaib. Kita duduk sebar video yang zahir je. Yang gaib dia dengan Allah. Tengok sahabat ni mati syahid. Nabi kata tidak. Dia dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga tentang kanak-kanak. Anak syurga. Ini sudah tular di kalangan netizen hari ni. Bila tengok budak-budak OKU, budak Down syndrome, budak orang panggil budak istimewa ni, semua tulis anak syurga, anak syurga. Boleh ke? Tengok hadis lagi. Sebuah hadis. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Du'iya Rasulullah sallallahu ila janazati sabiyyin minal ansar. Nabi kita dipanggil untuk solat jenazah baby kanak-kanak mati, kanak-kanak Ansar orang Madinah mati. Aisyah pergi ada juga. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, tuba li hadza. Ya Rasulullah, bahagianya kanak-kanak ini. Usfurun min asafiril jannah. Dia ni sudah menjadi burung-burung syurga. Mana bahagialah budak ni, baby. Lam ya'mal su'. Dia tak pernah buat jahat. Dia belum balik. Tak ada dosa, tak ada kesalahan. Kita pun rasa macam tu juga kan. Tengok Nabi tegur Aisyah. Qala awa ghaira zalik ya Aisyah. Tak ada perkataan lain. Nak puji budak ni, tak ada perkataan lain. Kamu confirm dia ahli syurga? Nabi tegur. Qala inna Allah khalaqa lil jannati ahlan. Allah Ta'ala sudah ciptakan untuk syurga ni ada penghuni dia. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah Ta'ala dah tetapkan orang ni di dalam sulbi bapak dulu pun sudah ditetapkan dia ni ahli syurga. Neraka pun ada juga. Maka kata di para ulama hadis di sini, tak boleh kita nak sebut dalam masalah ini sebab anak-anak ni, kanak-kanak ni, budak-budak baby-baby yang mati kecil ini akan diimtihan, akan diuji di akhirat esok. Maknanya tak boleh kita nak kata, nak menghukumkan dia ni anak syurga, tak boleh. Kita mengharapkan boleh. Kita kata budak ni mati kecil, tak ada dosa, lah pula Down syndrome, dah orang kaya. Maka kita kata insya-Allah syurga lah bagi dia, insya-Allah. Kita berbentuk doa boleh. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan. 3 hadis ini, hadis Ummul Ala jelas, dalam Bukhari hadis Khaybar juga jelas, sahabat puji orang ni syahid, tapi ditegur oleh Nabi, mu tak tahu benda gaib. Ini semua didikan tarbiyah daripada Nabi SAW kepada kita umat dia supaya jangan mudah-mudah benda yang gaib kita masuk campur dalam perkara benda gaib, jangan. Sebab di luar kemampuan kita pada jemaah sekalian. Baik, itu yang soalan yang pertama. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat mencerahkan keadaan dan membetulkan persepsi masyarakat kepada mana-mana orang yang mati. Tak kiralah ulama ke selebriti, orang kampung ke orang bandar, kanak-kanak ke orang dewasa, kita kena tahafuz, jaga bahasa kita, jangan masuk dalam perkara gaib. Wallahu alam. Soalan yang kedua. Memandangkan kita pada minggu ni akan sampai hari Ashura. Minta Abu Anas beri penjelasan dan peringatan. Alhamdulillah.
Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah ditetapkan oleh pihak takwim, bahawa hari Ashura tahun ini iaitulah pada hari Khamis. Hari Khamis 19 Ogos 2021. Hari Khamis ni, dekat ni dah. Itu hari Ashura. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Siyam yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura sahaja, aku mengharapkan Allah Ta'ala ampun dosa dia setahun. Hari Ashura tu hari 10 Muharram. Maka saya bagi peringatan sekali lagi kepada muslimin dan muslimat yang nak buat kenduri kendara, tangguhkan. Oh, saya dah beli barang, buat petang. Lepas asar kita buat, siap tapuai, orang datang ambil balik buka puasa rumah. Tolonglah, takkanlah sampai begitu lupa kita. Anda baca dalam sejarah hari Ashura, orang Yahudi di Madinah ingat tarikh Ashura. Quraisy yang kafir itu pun ingat tarikh Ashura. Saya kata, wah asafa, peliknya orang Islam terlupa tarikh hari Ashura. Allah maaf Ustaz. Ada kawan kita bagi kad jemputan kahwin anak, bukan musim Covid ni. Kenapa ni hari Ashura panggil jemputan? Allah maaf Ustaz, saya terlupa. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Yahudi ingat hari Ashura, Quraisy ingat hari Ashura, awak terlupa. Kita kata berat. Jadi saya peringatkan tuan-tuan, tolong peringatkan. Poster kita dah keluarkan. Kemudian oleh kerana Yahudi sangat membesarkan hari Ashura sahaja, maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya berpuasa hari 9. 9-10 makna kita puasa hari 9, hari Rabu, 18 Ogos 2021, dan kita puasa hari Ashura, hari Khamis. Jadi hari Khamis itu campur dua lah tu. Puasa hari Khamis, puasa hari Ashura. Niat satu je, niat puasa hari Ashura. Oh, macam mana niat dia Ustaz? Niat gitulah. Saja aku puasa hari Ashura, selesailah kitanya. Jangan duk pelik agak dalam bab niat ni. Simple je, relax je niat. Tak ada, bukannya payah pun. Kan? Mana kita puasa hari Ashura. Allahu Akbar. Hari Ashura ni bila? Bila hari Ashura? Hari Khamis ni. Jangan lupa lah, hari Khamis ni, itu dia panggil hari Ashura untuk tahun ni. Jadi kita puasa hari Khamis dan hari Rabu. Baik, kalau orang terlepas hari Rabu sebab hari kerja Ustaz, penat puasa, saya ni kerja berat. Contohnya kalau cakap kerja dalam pejabat, jangan cakap lah. Kalau kerja di rumah, PDPR, lagi tak boleh cakap kan. Jadi kalau kita rasa susah, ambillah Jumaat, Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat, insya-Allah dapat. Baik. Soalan yang ketiga, minta penjelasan perbezaan makna kufur, fasik dan munafik. Na'udzubillah. Tiga-tiga tu berat belaka. Yang kufur tu kafir. Kafir ni ada dua kategori. Dia panggil kufur akbar, syirik. Itu dia panggil kufur akbar. Ini keluar daripada agama. Satu lagi dia panggil kufur asghar, kufur yang kecil. Ini tak keluar daripada agama tapi berdosa. Contohnya dia panggil kufur nikmat tu lah, kufur nikmat. Itu dia panggil kufur juga tu. Tapi bukan kufur yang keluar daripada Islam. Dalam hadis Nabi kata sibabul muslimi fusuq. Maki orang Islam tu fasik dan qitaluhu kufrun. Berperang sama-sama Islam tu kufur. Tapi kufur di sini bukan makna kufur kafir. Sama juga man halafa bi ghairillah faqad kafara. Siapa dia bersumpah bukan lain dengan lain daripada nama Allah, orang ini kufur. Bukan kufur kafir, musyrik, tapi kufur, dia panggil kufur kecil. Yang kedua, fasik. Fasik ni termasuk dalam dosa besar, perbuatan yang jahat juga. Fasik pun sama juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Kan? Macam waman kafara. Siapa dia kafir, faulaika humul fasikun. Itu kafir. Fasik. Ada yang dua kata fasik yang kecil nak banding yang besar tu. Macam tadilah, sibabul muslimi fusuk. Maki orang Islam tu fasik. Adapun munafik ada dua juga. Munafik yang kafir, munafik yang zahirnya beriman, dalam hati dia tak beriman, itu munafik i'tiqadi. Kemudian munafik perbuatan, seperti bercakap bohong, menipu.
Itu munafik, dia panggil munafik amali, ini tidak kafir tapi berdosa. Baik, saya jawab respon ringkas-ringkas lah. Yang keempat, semasa solat subuh pagi Jumaat, boleh tak imam baca surah Iqra? Wasjud waqtarib. Lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Solat pagi Jumaat bukan maksud dia nak sujud sejadah, sujud tilawah. Tetapi yang sunnahnya nak baca surah Hal Ata Alal Insan, Alif Lam Mim Sajadah dengan Hal Ata Alal Insan. Itu maksud dia. Sebab dua surah ini mengandungi kisah tentang kiamat. Bukan kata solat Jumaat ni kena ada sujud. Kalau tak jumpa, tak hafal surah Sejadah, pergi baca surah Wasjud waqtarib lah. Bukan sunnah itu. Cuma kalau kita baca surah-surah yang ada sejadah, maka sunatlah kalau dalam solat pun kita sujud. Boleh, tak sujud pun tidaklah jadi satu kesalahan. Dia termasuk dalam sunat. Kalau kita baca, kita sujud sejadah, lain pada pagi Jumaat, menyebabkan makmum belakang huru hara, jangan sujud. Boleh ya itu. Yang pentingnya, para pelajar kena ingat, sujud itu bukan nak sujud, tapi nak baca surah itu. Yang naknya baca surah Alif Lam Mim As-Sajadah dengan surah Hal Ata Alal Insan. Kalau tak mampu, baca salah satu. Biar habis. Minggu ni kita baca sejadah. Minggu depan kita baca Hal Ata Alal Insan. Boleh. Main potong-potong tidak afdal, main potong sekerak-sekerak gitu. Baik, soalan yang kelima. Hadis sahih, Nabi sebut man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Siapa dia solat subuh solat 40 hari, bukan subuh ni. Man shalla arba'ina yawman, siapa dia solat 40 hari solat Jumaat. Tapi syarat, yudriku takbiratal ula. Dia sempat takbir al-ihram bersama imam. Tak main ujung-ujung, tak ada. Imam angkat takbir, dia angkat takbir. Orang ni. Apa dapat? Kutibat lahu bara'atan. Dia akan ditulis baginya dua kelepasan. Kelepasan yang pertama, lepas daripada neraka. Yang kedua, lepas daripada munafik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Wasahahu al-ulama. Mengatakan hadis ini sahih. Semua orang lah, tak kira imam ke makmum ke, siapa dia sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia sudah dikira 40 hari. Apa beza dengan Madinah tu? Madinah 40 waktu lain. Sebab di Madinah 40 waktu, tapi hadis 40 waktu kelebihan di Madinah tu disebut oleh ulama. Dia kata hadis itu tidak sahih. Ini saya sebut tentang hadis itu dalam kitab kita ni. Madinah Munawwarah ada bincang tentang sanad hadis solat 40 waktu di Madinah. Maka umumlah semua, makmumnya, imamnya, dua-dua tu dapat belaka pahala sedemikian. Soalan yang keenam, mohon pencerahan, bolehkah sujud di atas pelapik seperti meja bagi orang yang solat duduk atas kerusi? Dengan orang ni sakit, tak boleh turun sujud atas lantai, dia solat atas kerusi. Kita boleh tak kita buat meja untuk dia sujud atas meja? Kita kata tidak ada keperluannya untuk berbuat demikian. Mana dalil? Ni, saya tak marah tuan-tuan tanya dalil, sebab dalil tu yang menguatkan hujah kita. Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW pergi beritahu kepada orang sakit, dia sujud di atas apa ni dia panggil, wisadah. Wisadah ni macam bantal dia lapik tinggi, dia pun sujud atas tu. Nabi kata, salli alal ardi in istata'ta. Solatlah di atas lantai kalau kamu mampu. Kalau tak mampu baru boleh duduk atas kerusi. Wa illa, kalau tak mampu juga, fa'umi'u ima'an, isyarat je. Waktu rokok kita sujud, terokok. Sami Allah liman hamidah. Waktu sujud kita turun lagi. Setakat mana kita mampu. Itu dia panggil. Ini hadis Jabir ini riwayat Al-Baihaqi bisanad yang qawi
dan ada juga yang mengatakan hadis mauquf. Dia kata apa? Nabi kita tengok orang tak bersujud, dia pun bawa sejadah. Bawa wisadah. Wisadah ni apa tadi, bantal. Fa akhazal wisadah, Nabi kita ambil bantal, Nabi campur. Nabi kata salli alal ardi. Jadi tidak perlulah para pelajar sekalian kita pergi cari buat lapik untuk solat bagi orang yang tak mampu, cukup dengan isyarat. Waktu anak pergi, ini pengalaman saya, waktu pergi ke China, di masjid di Beijing, masjid Beijing tu, anak masuk-masuk tengok banyak kursi, meja macam meja dalam kelas sekolah. Saya ingat, ingat orang pakcik-pakcik tua nak mengaji sakit pinggang, kita buat meja untuk dia duduk, orang lain duduk bersela atas lantai. Rupanya salah tekaan saya. Meja itu waktu solat zuhur, tiba-tiba masuk pakcik yang tua-tua duduk atas kursi, dia solat sujud atas meja. Lepas tu duduk atas kursi. Kita kata, rupanya bukan kursi belajar ni, tapi kita tak adalah. Baru ni ada orang bawa mari gambar kursi sujud. Macam basikal dia buat, boleh duduk atas kursi, atas pelana, lepas tu sujud atas. Kita kata tak usah. Tak usah buat, tak usah bawa benda ni ke masjid, mengganggu orang. Baik. Soalan yang ketujuh, selepas selesai solat berjamaah, solat zuhur, saya pun balik. Dia balik ke rumah, dia nak ambil afdal kan. Afdal solat sunat itu di rumah. Dia balik ke rumah, Masya Allah, tiba-tiba isteri dah siap hidangan, kena makan dulu. Lepas makan baru saya solat ba'diyah zuhur, boleh ke lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, solat ba'diyah itu akan berakhir apabila masuknya waktu yang kedua. Contohnya lepas zuhur, bila tamat waktu ba'diyah, bila masuk waktu asar. Tamatlah. Kalau malam lepas isya, bila tamat dia setengah malam. Waktu pilihan dia panggil, waktu pilihan. Bukan sampai subuh. Subuh tu untuk orang uzur. Bagi pilihan, kita hanya boleh pergi 1/2 malam, 1/2 malam, setengah malam. Tetapi yang afdalnya, para jemaah sekalian, afdalnya eloklah kita solat awal, takut terlepas nanti. Kerana itu anda tengok ramai di kalangan kita hari ni, dia solat ba'diyah di masjid ya. Balik rumah ni banyak cabaran, kan? Banyak cabaran dia kata. Allahul musta'an. Balik rumah tu tengok sana, balik-balik tengok nasi dah hidang. Kita nak solat pun tak khusyuk dah. Nabi kata kalau ada makanan kena makan dulu. Habis makan, lepas makan terlena, tak semaya sunat. Tapi kalau mampu solat di rumah, solat rawatib, solat sunat ba'diyah ni afdal di rumah. Soalan yang ke-8, saya tinggal di taman perumahan, musim PKP ni saya seorang saja pergi surau. Masya Allah. Dia pergi seorang dia, tak ada orang datang. Di taman lain bunyi, ada orang solat. Bolehkah saya tinggalkan surau saya pergi ke solat di sana? Saudara yang bertanya, paling kurang solat berjamaah 2 orang. Jadi kalau awak seorang nak solat dengan siapa? Nak solat dengan malaikat? Tak jadi. Maka kita sepatutnya kalau tak ada orang, azanlah dulu. Biasanya orang dekat masjid ni kalau dengar azan dia akan pergilah. Cuma masalah zaman PKP ni, masalah masjid dikurung, dia tak tahu siapa yang boleh pergi. Kita pergi kan kena halau. Kita azan, kita panggil. Minta 3 orang datang ke masjid untuk solat jemaah. Saya datang 3 orang, cukup kota 4, saya seorang baru ni. Boleh panggil, orang akan datang lah. Tapi kalau langsung tak ada orang, boleh awak pergi surau lain. Mana ada solat jemaah seorang? Tak ada. Wallahu alam. Tapi janganlah sampai begini. Tak lepaslah fardu kifayah. Kalau tak ada seorang pun solat di taman kita, kena usahalah. Soalan yang ke-9, imam terlupa lalu bangun ke rakaat yang kelima. Setelah ditegur, imam turun. Semula duduk baca tahiyat akhir. Soalannya, perlukah imam lakukan sujud sahwi? Naam. Imam kena sujud sahwi diikuti oleh makmum. Walaupun tak ada seorang makmum yang bangun ikut imam tadi, semuanya tak khayar belaka. Tapi semua kita kena ikut imam sujud sahwi. Sebab apa? Sebab imam, kalau kita salah ni, dia yang tanggung
kesalahan kita. Kalau kita datang masbuk, tak baca Fatihah, imam tanggung. Bila imam salah, kita kena tanggung sama-sama. Baik, situasi kedua, jika imam yang perlu sujud sahwi tadi terlupa. Masya Allah, lupa hari ni kuatlah imam lupa. Dia terlupa rakaat, kemudian dia terlupa sujud sahwi, mungkin dia ada masalah. Anak dia sakit ke apa dia ke, isteri duduk di pusat tahanan, kuarantin ke, fikir macam-macam. Bolehkah dia laku lepas salam? Naam, boleh. Boleh. Maknanya lepas salam, makmum kata, imam, kan imam silap tadi, kenapa tak sujud sahwi? Imam pun sujud. Makmum kena ikut sekali. Wallahu alam. Tidak wajib dia panggil sunat sujud sahwi itu. Sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Soalan yang ke-10. Selepas solat fardu, ada imam wirid pandang ke kiblat, tak tengok kiri kanan. Ramai ni macam ni, saya perhati tengok ni. Sebahagian daripada imam, dia tak berpaling. Assalamualaikum, tengok sampai sudah. Tak tahu ada orang, tak ada orang belakang. Ada orang masbuk, tak masbuk. Dia gomong dengan speaker dia. Sampai 2 kilometer boleh dengar dia punya zikir. Nah, kita kata imam, yang sunnahnya, sebagaimana hadis diriwayat oleh Samurah bin Jundub. Hadis ini sahih dalam Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Bila Nabi lepas salat, dia akan zikir dulu. Dia zikir istighfar dia. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakallahum. Kemudian Nabi kita akan pusing ke kanan ataupun ke kiri, ataupun dia pusing terus, muka dia berhadap kepada makmum. Boleh. Boleh 3 dimensi. Sama ada kita tengok terus makmum, atau kita ke kanan atau ke kiri. Semuanya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma maka para pelajar, adakah hikmah? Apakah hikmah? Panjang pula hikmah ni kan. Hikmahnya, yang pertama, kita nak tengok orang belakang. Ada orang, tak ada orang? Ada. Kita berpaling tengok 10 sah orang masbuk. Jadi kenapa kita nak kuatkan speaker? Nak zikir kuat-kuat? Nak ajar siapa? Orang belakang awak tu orang yang dah ahli solat, dia tahu zikir lepas solat. Jadi zikir lepas solat ni satu fenomena yang perlu diperbetulkan, diubah. Eloknya kalau kita pakai mikrofon yang duduk kat sini tu, mikrofon pilot tu, selepas solat je letak je tepi. Ni zikir kuat-kuat. Tak ada dalam sunnah Nabi kita ajar zikir. Ada sahabat kata kami dengar suara takbir selepas zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Tapi bukan dengan mikrofon. Kena betul balik channel kita, insya-Allah. Jadi sunnahnya berpaling. Ada setengah imam tak paling langsung, duduk depan tengok. Baik. Soalan yang ke-11, apakah kesan akidah? Seorang ni takut ke hantu. Bila berjalan tempat gelap, hantu. Bila tengok ni hantu, kita kata takut tu ada 2 dimensi para jemaah sekalian. Dia kata satu, dia panggil takut naluri. Tengok tempat gelap takut, tengok ular takut, tengok kowik takut, semua tengok takut. Itu dia panggil takut naluri manusia. Ada orang penakut, ada orang berani. Ini tidak salah. Yang salahnya takut ta'zim. Apa boleh? Lalu ke berhala, takut ni berhala memberi mudarat, itu tak boleh. Takut langgu tunggu kayu tak boleh. Tapi kalau takut kita lalu ke bawah pokok yang gelap takut, itu dia panggil bukanlah terlibat dengan akidah, dia panggil orang penakut dia. Penakut. Orang penakut ni susah tahu. Susah hidup, dia mati belum mati dia ni. Tapi kalau pergi ke kubur, takut dia masuk kubur. Walahnya tak pernah lagi ada orang bangun kubur. Baru ni saya tanya interview orang duduk sebelah kubur. Kata makcik, berapa tahun dah duduk sini? Lama dah. Saya beranak sini lagi ni, rumah mak ni. Sepanjang duduk tepi kubur ni, berapa kali kena ketuk pintu malam? Ketuk pintu siapa? Takutlah kok ada mayat keluar, mari ketuk pintu. Dia tetap pernah lagi ya. Ada main ketuk-ketuk pintu pula. Nah, jangan. Tak ada apalah. Cuma tapi naluri manusia tu takut, kita kata bukan isu akidah tu. Takut, tapi kalau takut minta perlindungan, itu tak boleh. Macam lalu ke pokok besar, tok ayah, kami nak tumpang lalu. Itu dia panggil takut kepada, itu dia panggil takut ta'zim. Ini boleh membawa kepada syirik. Na'udzubillah. Kena fahamlah isu takut ni. Soalan yang ke-12, waktu kita sujud terakhir setiap kali solat sunat, boleh ke sebelum kita baca doa-doa tu ada zikir? Tak. Paling kurang
dalam solat mana-mana pun kita kena baca dulu subhana rabbiyal a'la 3 kali. Selepas daripada itu baru kita baca zikir, baru kita baca doa yang kita nak minta, bolehlah kita baca. Ni ramai satu soalan yang banyak ditanya tentang selawat azimiyah. Boleh ke beramal? Sebab saya tengok dia punya kelebihan dia, janji pahala yang berlebih-lebih. Macam-macam lah sekarang ni. Kita duk kempen selawat yang Nabi ajar. Selawat apa tu? Selawat Ibrahimiyah. Itu yang sahih. Yang mari daripada mulut Nabi sallallahu kepada telinga sahabat, sahabat pula ke telinga tabi'in, tabi'in pula sampai kepada Imam Bukhari, imam-imam hadis sampai kepada kita. Tiba-tiba kita duk cari selawat. Setelah saya semak selawat Ibrahim, selawat azimiyah ni, rugi tuan-tuan kalau tak beramal rupanya. Ada seorang tu dia bangga, dia kata nasib baiklah saya, Allah Ta'ala pilih saya ni termasuk orang yang beramal dengan selawat yang hebat ni. Selawat hebat pula dia. Macam mana selawat dia? Ni dengar untuk tahu je. Keagungan selawat azimiyah ni, selawat ini tidak diterima daripada Nabi tanpa perantara. Tak lalu ke Bukhari, tak lalu ke Muslim. Dia lalu direct jumpa Nabi terus. Sebab itulah puak-puak ni dia kata apa? Kamu belajar dengan orang mati, kami belajar terus dengan Nabi atau dengan Allah terus. Dia punya kelebihan, kunci 7 petala langit dan bumi. Sekali menyebut selawat ini bersamaan kadar berlipat kali ganda dunia akhirat seisinya. Allahu Akbar. Penghulu segala selawat. Magnet terkuat kepada Nabi. Dapat sentiasa melihat Nabi. Macam-macam dia punya, saya kata ginilah. Kalau selawat yang punya kelebihannya melampau-lampau ni tinggallah tuan-tuan. Tak usahlah siapa aja sekalipun, tak payahlah kita buat. Kita ambillah selawat yang sahih yang telah diajar oleh Nabi SAW. Ada lagi satu selawat. Pelik juga selawat ni, tapi masyhur. Dalam TV pun ada. Dia kata apa? Selawat dia ni Nabi tak ajar kepada para sahabat sebab sahabat tak mampu nak menerimanya. Dia ajar kepada Tok Syekh dia ni, Tok Syekh Negeri Madinah, Syekh Tijani ni, holo tangan, Nabi kita holo tangan bagi selawat ni. Jadi sahabat tak mampu nak terima selawat ni, Tok Syekh dia yang boleh terima. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, selawat yang pelik-pelik, yang tidak ada sanad riwayat daripada Nabi, elok ditinggalkan. Saya tak kata semua salah. Saya ambil jalan pendekatan yang sederhana. Tidak kata semua salah, tapi kita kata ini tidak mari daripada sunnah Nabi. Dia akan timbul masalah. Macam tadi lah. Ghulu dia punya kelebihan. Melampau-lampau dia punya janji-janji. Janji orang panggil janji manis. Macam janji apa ni, pilihan raya. Yang buat macam-macam dah. Baik. Soalan yang ke-14. Kawan saya berhutang 100. Waktu nak bayar dia bagi 120. Macam mana? 20 tu riba ke tidak? Dia bagi sukarela je. Dia kata tak apalah aku bagi. Sebab kau bantu aku waktu susah. Jawabnya, mana-mana hutang yang diberi kemudian dibayar lebih tanpa sebarang janji. Kenyuk mata pun tidak. Apa ni kenyuk mata? Kenyuk mata lah. Maknanya bayar lebih. Tak ada. Langsung tak ada janji. Ataupun dia bagi 100, waktu nak bayar dia bawa durian 5 biji. Maka itu tidak riba. Nabi sebut dalam hadis, khiyarukum ahsanukum qada'an. Orang yang baik di kalangan kamu, orang yang pandai bayar hutang. Cukup masa bagi bayar lebih lagi tanpa janji, maka itu dia panggil yang terbaik. Tapi kalau janji, riba nama dia. Jangan janji. Kita orang buta dengan orang pun tolonglah, bagilah. Dia bantu kita waktu susah, begitu kita dah senang, bagi bayar. Soalan yang ke-15 tentang zakat. Saya ada menyimpan emas dalam bentuk akaun emas, bukan dalam bentuk emas fizikal. Adakah perlu saya mengeluarkan zakat apabila cukup haul, atau adakah saya boleh keluar zakat bila saya menjualnya nanti? Di sini perlu kepada penjelasan. Yang pertama, emas dalam bentuk akaun ada 2 kategori. Tanda tuan-tuan, saya takut kita terlibat dengan benda tak betul. Yang pertama, akaun yang ada emas fizikal, yang tersimpan menjadi pendasar atau sandaran. Jika ditebus, emasnya wujud dan boleh diambil, maka akaun emas sebegini adalah dipanggil akaun yang patuh syariah.
dan zakatnya sebanyak 2.5% dari nilai emas semasa berdasarkan berapa pemilikan yang ada mengikut berat emas tersebut. Jadi kita tengoklah. Cukup haul kita bayar, tak payah nanti tunggu bila-bila. Yang kedua, akaun emas yang tiada sandaran emas. Dia kata ada emas. Mana? Tak. Adalah, ada. Mana? Tak ada. Itu dia panggil akaun tak patuh syariah. Haram ini. Wajib tuan-tuan kena pergi tarik balik duit daripada akaun seperti ini. Kerana dia terlibat dengan riba. Jadi kalaulah sebelum kita taubat ni, akaun kita yang tak patuh syariah, bagaimana? Tuan hanya ambil duit asal awak saja. 200,000 bayar zakat yang tu. Kalau kita dapat bonus daripada akaun haram ini, tak payah bayar zakat, kita ambil bonus tu 10,000, 20,000, pergi labur buat jalan raya, pergi buat apa-apa bangsal ke di tengah jalan, kegunaan orang ramai, boleh. Soalan yang ke-16, seorang imam yang memanjangkan rukuk untuk menunggu makmum yang masbuk supaya mendapat rakaat, boleh tak boleh? Contohnya, kita imam, tiba-tiba ada bunyi orang masuk nak akad takbir. Jadi boleh kita tunggu sekejap. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu', dia kata apa? Was-sahih al-istihbabul intizar, elok kita tunggu kalau orang tu mari, tapi dengan 3 syarat. Syaratnya bukan terlalu lama, sekejap lah. Daripada kita baca 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, kita tambah lagi dengan zikir doa rukuk. Subhanakallah hamdika Allahumma ghfirli subuhun qudus rabbul malaikat. Mana tak tambah sikit. Setakat tu boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita pasti kalau orang tu masuk memang nak solat. Kan bunyi benda lain masuk, kita ingat orang, itu masalah. Yang ketiga, kita niat tunggu tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana orang kita. Ingat, semata-mata kerana Allah. Nak bagi peluang orang tu dapat rakaat. Sama juga dengan tasyahud akhir. Jadi Nawawi kata, kalaulah cukup syarat 3 tadi, kita tengah tasyahud akhir, ada orang masuk, kita tahu kawasan ni tak ada orang, maknanya tak ada orang lain. Kalau dia nak buat jemaah yang kedua, tak ada orang dah. Jadi elok kita tunggu sekejap. Kita tambah lepas pada tasyahud, kita baca doa-doa, 2-3 doa yang maksud dari Nabi, sambil menunggu, itu dibenarkan insya-Allah. Soalan 17, sekarang masjid belum buka lagi, kan? Bagaimana dengan solat zuhur di rumah? Adakah kena tunggu tamat khutbah dulu, kemudian baru solat? Kita kata tak perlu tunggu, sebab kalau tunggu pun memang kita tak pergi masjid. Tak perlu tunggulah. Masuk waktu salat ya di rumah dengan keluarga. Cuma minta pandangan Abu Anas sikit lah. Orang sekarang ni ada arahan baru. Orang yang sudah divaksin 2 kali boleh pergi masjid. Kita kata Masya Allah, yang vaksin 10 kali pun tak lagi masjid sekarang ni. Tempat kami ni 4 orang je boleh pergi. Jadi nak pandangan apa dia? Pandangan saya nya, tuan-tuan yang belum vaksin, cepat pergi vaksin. InsyaAllah. Sekarang ni boleh walk in sendiri ya. Dan tak payah komen banyak lah benda-benda peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah. Susah kita nanti. Banyak komen sangat. Bila ya, semua orang lain atas dunia tak betul, kita seorang betul. Nanti orang bagi kat kita, orang nampak kita tak betul pula. Soalan 18, apakah tanda-tanda husnul khatimah? Alhamdulillah, banyak tanda-tanda. Di antaranya orang mati dalam, dia boleh mengucap 2 kalimah syahadat, dia la ilaha illallah, mati. Tanda. Mati di antara tanda lagi, terpecik peluh di dahi dia lepas pada dia mati. Yang ketiga seperti dalam hadis lah, kan, mati syahid, itu di antaranya. Ada setengah riwayat mengatakan mati malam Jumaat, mati kerana runtuh bangunan. Nabi sebut dalam hadis kan, syuhada tu 5, mat'un, kena ta'un, sakit perut, tenggelam, kena runtuhan, ditimpa bangunan, mati syahid. Itu di antara husna. Mati di antara tanda lagi, mautul mar'ah, orang perempuan mati bersalin, dia bersalin mati. Banyak lagi lah di antara contoh-contoh yang kita boleh buat lah. Ada 20 tanda.
Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya, tajuk dia husnul khatimah. Panjang kita hurai di sini. Sebab-sebab nak husnul khatimah tu apa dia? Sebab-sebabnya orang tu kena beramal dengan takwa kepada Allah Taala tinggi, menjaga sunnah Nabi SAW, jaga adab, jaga akhlak, insya-Allah kita dapat. Adapun suul khatimah, na'udzubillah, mati tengah buat maksiat, mati dalam keadaan yang derhaka kepada Allah Taala, itu tanda-tanda husnul suul khatimah wal na'udzubillah. Saya ringkaskan jangan untuk panjang, tengok di kuliah saya tentang masalah ini. Soalan yang ke-19, betul ke hari Selasa banyak perkara tak boleh buat? Tak boleh gunting rambut, tak boleh buka kedai, tak boleh buat rumah. Kita kata tak betul. Sebab adalah hadis Nabi SAW yang menyebut tentang hari Selasa, tapi tidak ada larangan, mana-mana hadis yang melarang hari Selasa tak boleh potong kuku, tak boleh pergi sana sini. Itu dia panggil tasya'um, menganggap sial dengan benda-benda ini yang tidak boleh. Jangan duk percaya sangat. Soalan 20, rahsia Al-Fatihah. Ini pun pening juga. Ada 10 rahsia. Al-Fatihah sering kali dibaca untuk arwah. Tanpa membacanya, solat tak sah. Sedap juga dia punya falsafah. Menjadi petunjuk bagi yang berasa. Jika rindu anak, baca Fatihah. Jika tiup pada berah, berah jadi bagi anak masalah, tiup pada berah. Berah pun jadi ubat. Apa lagi ni? Salah surah penawal. Kita kata tuan-tuan, rahsia betul-betul Al-Fatihah, kamu belajar, kamu tadabbur, kamu mengaji, biar boleh faham apa yang terkandung dalam Al-Fatihah. Dari sudut tauhidnya, dari sudut akidahnya, dari sudut tawakal, semua dalam Al-Fatihah. Ni kita duk cari ke jadi Al-Fatihah untuk bomo saja, ni buat apa? Kita ni kadang-kadang lari channel. Lari daripada tujuan asal diturunkan Quran itu. Sebab ni nak duk main bomo-bomo sangat. Ni pula asari dua pula timbul dengan duk percaya kepada ramalan Tajul Muluk. Tajul Muluk tu kitab bomoh. Kitab bomoh. Cuma dia jadi kitab lah sebab tulis Jawi. Jawi lama. Kita kena ingat, kalaulah kitab yang menulis tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang ramuan ubat-ubatan, tak ada masalah. Tapi kalau ramalan masa depan, itu bermasalah. La ya'lamul ghaiba illallah. Benar ghaib ni Tuhan je tahu. Tadi kita dah sebut tentang larangan daripada bagi gelaran syurga, anak syurga, bidadari syurga kepada orang, itu dilarang. Ini sama juga dengan ramalan-ramalan masa depan, tidak ada hak untuk kita campur, itu di bawah kuasa Allah. Soalan yang ke-21, di akhirat, satu tempat nama dia Qantarah, untuk menyelesaikan perbincangan terakhir di antara kita. Tapi bagaimana kita dengan orang kafir? Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita akan menghadapi satu tempat nama dia Qantarah. Sama ada kita dengan kafir ke apa atas dunia ni. Kalau bukan kafir harbi, selesailah hutang-hutang kita tu. Jangan tunggu nak pergi ke Qantarah. Wallahu alam. Soalan 22, bolehkah solat sunat sebelum zuhur dibuat berjamaah dengan imam? Ya Rabbi. Contohnya saya tahu ketika itu imam solat zuhur dah masuk 2 rakaat. Saya ikut imam solat sunat. Kita kata saudara yang bertanya ni, muncul juga bertanya, mari saya nak, kenapa kita nak solat sunat? Soalan dia pula, nanti lepas solat tu saya solatlah fardu seorang sendiri. Kita kata subhanallah, celarunya kita atas dunia ni. Bila kita masuk masjid, imam telah solat fardu, tidak ada lagi solat sunat, langsung solat fardu bersama imam. Habis, tak dapatlah projek mega. Dapat. Nanti habis solat zuhur, nanti kamu qadha lah solat 4 rakaat belum zuhur tu. Boleh je. Ini dia panggil celaru ni soalan ini. Saudara yang bertanya ni kena mengaji sikit lagi tentang peraturan solat berjamaah. Jangan duduk cari imam solat zuhur 2 rakaat, dia rakaat yang ketiga dia masuk 2 rakaat pula. Tak boleh macam tu. Panjang cerita. Saya nak hurai masa kita sudah terhad. Kita ada lagi soalan. Soalan yang ke-23. Saya mengharapkan sangatlah jawapan Ustaz. Baiklah, saya layanlah. Admin kita layan. Saya masuk Islam ketika umur 18. Kini sudah 52 tahun. Kita kata barakallahu fiik, sabbatakallahu alal haq. Kita doakan supaya sahabat kita ni Allah Ta'ala sabatkan dia, istiqamahkan dia dengan Islam sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi soalan sayanya,
Saya ni nak hidup ikut cara Nabi, sunnah Nabi. Alhamdulillah. Dan melakukan ibadat, mengajak orang kebaikan. Apa lagi yang perlu saya jaga? Yang pertama sekali, ya akhi, uhibbuka fillah. Kita sayang kepada saudara kita ni kerana Allah. Kita tak kenal pun dia. Keturunan dia pun bukan keturunan kita ni. Tapi kita sayang dia kerana Allah. Apa yang saya pakai? Yang pertama sekali, saudara, istiqamahlah dengan Islam. Dalam menjaga, yang paling besar sekali, jaga tauhid kepada Allah. Jangan terlibat dengan syirik. Jangan terlibat dengan benda-benda khurafat, benda karut, jangan lagi. Ini ada setengah orang masuk Islam, tapi percaya lagi ke patah-patah untuk ayah dia tu. Tak. Tinggalkan semua benda. Dan jagalah ibadat kita dengan sempurna, insya-Allah. Jangan anggap saya ni mu'alaf, saya ni begitu begini. Akhir sekali banyak benda yang celaru dalam hidup lah. Kita istiqamah dengan Islam yang kita ada ni, insya-Allah. Saya baca hadis mengatakan siapa yang laku solat sunat rawatib 14 rakaat ba'diyah. Sahih ke hadis ni? Kalau sahih, minta tambah dalam siri-siri projek mega. Kita kata masya-Allah, rajinnya saudara aku ni. Kan? Kita kempen projek mega 12 rakaat pun ramai orang lebah. Mau tambah lagi 4 rakaat 14, lagi ramai yang jam. Kita hidup dalam realiti lah. Zaman sekarang ni zaman orang jam banyak. Kan? Saya kempen hadis sahih dalam Muslim yang 12 rakaat. Itu pun ramai orang kata, ustaz, yang 4 rakaat belum zuhur tu ramai miss tu. Jadi tambah lagi 14 rakaat pula nak megakan projek. Kita kata saya tak akan cukup lah dengan 12 rakaat. Siapa dia jaga 12 rakaat sehari satu malam, Allah tak akan beri mahligai dalam syurga. Projek mega kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh jaga ni, kita kata alhamdulillah, besarnya pahala awak bila kita boleh lakukan jaga istiqamah yang berapa rakaat tadi? 12 rakaat. Jangan tambah-tambah lagi lah. Cuma ada saya tambah 2 lagi. Solat untuk melengkapkan ibadat kita, iaitulah tambah 2 rakaat duha dan 3 rakaat witir. 2 duha jadi 14. 3 rakaat witir 17. Siapa dia boleh jaga 17 rakaat ini satu hari satu malam, di zaman kita ni, zaman orang jam banyak ni, insya-Allah. Apa dia insya-Allah? Saya kata insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sudah naik taraf wali min auliyaillah di zaman kita hari ni. Naik wali dah pula dah. Macam-macam dia kata Abu Anas. Kan? Wali tu, ingat dia. Dia ingat wali ni pakai serban besar, baju cari, tasbih besar, tu wali. Tak semestinya. Kadang-kadang itu bukan wali wala tu. Mandi pun tidak. Baju kotor. Kan? Orang solat jemaah dia tidur. Dia kata dia solat di Mekah. Tu bukan wali, nama wala macam tu. Na'udzubillah. Baik. Soalan yang ke-24. Boleh ke doa dengan ayat 110 surah Asy-Syu'ara, fattaqullaha wa ati'un? Itu bukan doa. Itu dakwah. Kita berdakwah dengan fattaqullaha wa ati'un. Takutlah pada Allah dan taatlah pada perintah Allah. Boleh. Itu bukan doa tu. Dan apa beza di antara syahid akhirat, syahid dunia? Syahid dunia, syahid akhirat. Kan Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi, syuhada ummati itu banyak. Di antaranya orang sakit perut, mati tenggelam, mati kena taun, mati ditimpa bangunan, mati lemas. Jadi banyaklah soalan itu. Maka bezanya syahid dunia, syahid akhirat. Syahid akhirat dunia saja. Syahid dunia iaitulah orang yang mati dalam peperangan fisabilillah. Itu dia panggil syahid dunia. Maka kita kena beri hukum syahid di dunia ni. Tak payah mandi, tidak perlu dikafankan, dikebumikan dengan baju dia, dengan darah-darah dia itu. Sebab apa? Sebab dia keluar di akhirat esok dengan darah-darahnya, launuhu launud dam, warna-warna darah, tapi bau dia kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil syahid, syahid dunia. Maknanya hukuman atas dunia ni, muamalah dia muamalah syuhada. Maka dunia, kan? Ada lagi dia kata syahid akhirat saja, pahala akhirat sajalah. Syahid akhirat saja, maknanya macam orang yang sanilah, orang boleh pahala syahid. Tapi muamalah dia di dunia, dia panggil muamalah biasa. Kena mandi, kena kafan, kena solat.
Itu dia. Itulah perbezaan yang apa ni? Yang mudah-mudah lah kita kata. Yang mudah-mudah saja. Soalan yang ke 25, 20 berapa dah? 26. Soalan yang ke 26. Bagaimana cara imam yang terbatal wuduk ketika solat menghentikan solat dia? Isyarat lah, isyarat. Contohnya imam batal wuduk, dia isyarat. Biasa kita tukuk mulut ni kan. Maknanya ada ataupun tunjuk ke perut ke emergency dan minta orang yang belakang tu naik jadi imam. Itu je isyarat yang paling mudah sekali lah. Kan? Solat dan apa terjadi pada makmum, tak ada apa-apa. Tukar pilot je. Tukar pilot. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang duduk di belakang imam tu kena co-pilot, dia panggil. Co-pilot, mana apa co-pilot? Makna kena orang pandai. Kena orang pandai, ganti imam. Nabi sebut dalam hadis, liyali minkum ulin nuha wal ahlam. Yang duduk belakang aku ni orang yang boleh, yang sudah dewasa boleh cerdik. Maknanya boleh ganti imam. Kita duk fikir lain, yang duduk belakang imam tu orang tua, pakcik tua ni 20 tahun dah belakang imam. Kalau imam batal tak pernah dia, imam salah tak pernah dia tegur, tak layak dia duduk belakang imam tu. Duduk jauh sikit. Boleh sahawal. Soalan yang ke 27, bolehkah saya gunakan kalimah hayya 'alas salah sebagai ringtone handphone? Tak payahlah. Duk main hayya 'alas salah buat apa? Kan kita bukan nak ajak orang solat. Yang hayya 'alas salah ni bila panggil pergi masjid. Ada tuan-tuan kena ingat. Ringtone ni nak apa? Nak orang telefon kena kita nak tahu ni ada call. Itu je. Notification nak suruh tahu apa-apa. Tapi kalau kita letak waktu solat, bunyi. Bila masuk ke solat, hayya 'alas salah. Bolehlah gitu. Sesuai dengan dia. Yang ke-20, tambah sendirilah berapa? Seorang masbuk, dia mengangkat takbiratul ihram ketika imam sedang rukuk. Imam i'tidal sebelum sempat makmum sebut rukuk. Ketika imam sedang i'tidal, baru makmum rukuk. Adakah dikira rakaat? Tak. Nak dapat rakaat, kita kena selepas takbiratul ihram, kita sempat turun, duduk dengan imam dalam rukuk dia tu. Walaupun satu sekali tasbih. Tumakninah dia panggil. Duduk, subhanallah. Imam bangun. Boleh lah. Tapi kalau imam dah bangun, kita selisih. Tak. Tidak boleh lagi pala sedemikian. Bagaimana adab seorang dengan jiran apabila dia berkata bermusafir, bermukir, bermustautin? Adab dengan jiran bila dia bermusafir. Tanggungjawab kita, tolong jaga rumah dia. Tengok kalau ada benda yang mencurigakan, telefon, bang. Rumah abang ni ada, nampak macam ada orang masuk ni. Siapa Oh, tak ada, anak saudara saya pergi ambil barang. Selesai masalah. Kalau tidak, telefon polis lah kita. Tanggungjawab kita, tuan-tuan. Rumah jiran macam rumah kita lah. Kita kena jaga keselamatan, kena apa. Kalau ada dia tinggal keluarga, isteri dia, kita kena jaga kehormatan mereka. Sebab Nabi sebut dosa yang paling besar. Zina tu dosa besar. Tapi yang paling besar lagi, berzina dengan bini, isteri jiran. Itu lagi dahsyat. Maka tanggungjawab kita, kena jaga mereka. Apa hukum sujud di luar solat dengan tujuan untuk berdoa? Di luar solat hanya satu sujud, syukur je ada sujud luar solat. Yang lain nak sujud, solat. Doa-doa biasalah. Memang Nabi sebut aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa wasajid, tapi sujud di mana? Sujud mana? Sujud, maksud sujud tu dalam solat. Jangan duk reka ciptalah ibadat ni. Baiklah, yang terakhir para jemaah sekalian, sekali lagi pesanan saya, kempen lah, geraklah kerahan memperingatkan anak-anak kita, keluarga kita, puasa sunat hari Ashura bila? Hari Khamis ini. Dan jangan lupa kembar dia hari Rabu. Tak dapat hari Rabu, kembarlah dengan hari Jumaat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla sentiasa, duduk di bawah kasih sayang Allah,
di bawah perhatian Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang saya baca semalam, hadis 40 yang ke-19, ihfazillah yahfaz. Kamu jaga hak Allah, Allah jaga kita. Nak suruh Tuhan jaga kita, kita kena jaga Allah, jaga solat, jaga semua perkara, jaga mudah-mudahan Tuhan jaga kita, insya-Allah. Jadi jumpa pula dalam sesi tanya jawab yang lain. Mudah-mudahan jawapannya ringkas ini. Kalau ada yang tak jelas, boleh PM semula ke admin. Kita cari dia punya video-video lama yang ada, diberi jawapan mungkin lebih panjang. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.